رب زدنا نافعا وفهما مستقيما وهداية نصنع ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعنا لمن نعرف بها ونرك ونعرف بها وأنعم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسر رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعقدة من لساننا قال الشيخ من سلطان نفعنا بهم في الدارين sekarang. Yang ke-57 As-sukutu baina takbiri wa du'a il-iftitahi. As-sukutu diam baina takbiri di antara takbiratul ihram wa du'a il-iftitahi dan doa iftitah. Ini adalah satu sunat, ialah as-sukut, diam, dia sukut dengan ta. Mana diam, maknanya lawan bagi berkata-kata, lawan bagi bercakap. Kalau sukun dengan nun, diam juga, tapi diam lawannya bergerak. Sukun kalau dengan nun, mana diam lawannya bergerak. Kalau sukut dengan ta, lawan dianya berkata, bercakap, baca. Di sini sukut dengan ta diam, maknanya tak baca lah. Sukut baina takbiri wa du'a il-iftitahi. Diam di antara takbir, yakni takbiratul ihram wa du'a il-iftitahi. Ini adalah satu sunat. Yang ke-58 an yakuna, bahawa adalah ia diam biqadri subhanallahi, dengan qadar perkataan subhanallah. Jadi maksudnya 57 dengan 58 itu selepas pada kita takbiratul ihram, jangan kita terus baca doa iftitah. Bahkan kita diam sekejap. Diam sekejap, diam itu adalah satu sunat. Kemudian sekejap tu berapa lama? Qadar lebih kurangnya kita kata subhanallah. Sekadar tu saja. Yang biasanya kalau kitab dulu, yang saya selalu sebutnya ialah dengan katanya saktah. Sebab setengah kitab tu dia tak kata sukut, dia katanya saktah. Jadi maksudnya selepas pada kita takbiratul ihram, jangan terus kita mulai baca doa iftitah. Bahkan kita diam sekejap. Diam sekejap tu dikatakan satu sunat, dibilang satu sunat. Dan diam itu sunat yang lain pula, diam itu lebih kurangnya dengan sekadar kita kata subhanallah. Jadi sudah Allahu Akbar, diam sekejap, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang ke-59 at-ta'awudz. At-ta'awudz yakni mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-ta'awudz yakni selepas pada doa iftitah. Selepas pada doa iftitah tu disunatkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa afdaluhu, dan yang paling afdal, dan yang afdalnya, yang paling afdalnya, yang paling afdalnya ta'awuz
Jadi ucapan a'udzubillah yang lebih afdalnya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafathihi wa hamazihi. Itu bacaan a'udzubillah ta'awudz yang lebih afdal. Yang lebih afdal kita maklum sekadar katanya itu yang afdal. Nak bagi lebih afdal lagi kita tambah min nafakhi wa nafasih, min nafkhihi wa nafasihi wa hamzih. Kita tambah sikit lagi, 3 kalimah lagi, dapat yang paling afdal. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat hadis, lafaz ta'awuz yang lebih afdalnya a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Jadi ada berselisihan di antara dua riwayat tentang perkataan ucapan a'udzubillah yang paling afdal. Satu riwayat seperti yang atas, satu riwayat seperti yang bawah. Bolehlah kita mengikut yang mana-mana. Tapi yang kedua itu lebih banyak nisbah lafaz dia. A'udzubillahi samii'il 'alim, yang mana riwayat yang pertama tidak ada as-samii'il 'alim. Adapun sebelah belakang tu lebih kurang semuanya yang mana dulu, yang mana di belakang sebut. Tidak tertib, dia tak sama. Tapi ambillah mana-mana satu riwayat untuk kita beramal. Kalau nak capur pun boleh. Yang pertama, kalau kita nak tambah a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafasihi wa hamzi. Itu pun kalau kita nak capur dua riwayat pun tak mengapa. Jadi kita baca mengikut riwayat yang pertama, tetapi kita tambah as-samii'il 'alim mengikut riwayat yang kedua. Itu lafaz perkataan ucapan ta'awudz yang paling afdal. Tapi sekurang-kurang dianya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi pendekatannya mengucap baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah sunat. Kemudian kalau kita tambah min nafkhihi wa nafasihi wa hamzih, itu lebih afdal lagi. Sunat yang lain pula. Yang ke-60-nya an yakuna sirran, bahawa adalah ia ta'awuz itu sirran, sir, perlahan. Jangan walaupun sembahyang maghrib, walaupun sembahyang subuh, walaupun sembahyang isya, sembahyang Jumaat, sembahyang raya, sekalipun kita baca dengan secara sir, dengan secara perlahan. Bagi imam dan bagi makmum tak kira sembahyang mana-mana, sir kesemuanya. 61 as-sukut, diam baina ta'awudhi wa du'a il-iftitahi. Diam di antara at-ta'awudh ialah bacaan a'udzubillah dan doa al-iftitah. Jadi selepas pada kita baca doa iftitah, jangan terus kita baca a'udzubillah. Bahkan kita berhenti sekejap. Dapat satu sunat pula. Dan sekejap itu 62 dia kata an yakuna, bahawa adalah ia sukut tu biqadri subhanallah, dengan qadar ucapan subhanallah. Itu sunat yang lain pula. Jadi itu ada saktah pula, ada sukut, ada saktah pula. Selepas pada takbiratul ihram, belum pada nak mulai baca doa iftitah, ada saktah di situ. Selepas pada baca a'udzubillah, belum pada nak mulai bismillah, ada tu pula. Jadi selepas pada takbiratul ihram, belum pada nak mulai doa iftitah, ada saktah di situ. Itu 57. Dan selepas pada doa iftitah, belum pada nak mulai a'udzubillah, di situ pula ada saktah.
Dengan maknanya doa iftitah dengan a'udzubillah tu mesti diceraikan. Kita diam sekejap. Sekejap tu sunatnya qadar subhanallah. Selepas pada a'udzubillah, tengok as-sukutu baina ta'awudzi wal fatihah. Selepas pada kita baca a'udzubillah tu jangan kita sambung dengan bismillah. Jangan kita terus bersambung dengan bismillah. Bahkan di situ sunat ada saktah pula. Ada diam pula selepas pada a'udzubillah dan belum pada Fatihah. Dikarenakan Fatihah tu bukan alhamdulillah, ialah bismillah. Sebab mazhab kita Syafi'inya bismillah tu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi selepas pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sekejap, sekadar subhanallah, barulah kita mulai bismillah. Itu maksud katanya as-sukut, diam. Sukut, diam, dia panggil sukut, artinya setengah kitab katanya saktah. Di antara a'udzubillah mana selepas pada a'udzubillah, wal fatihati dan fatihah mana belum pada baca bismillah. Begitu. Lepas tu qadar dianya sunat lain pula. 64 an yakuna, bahawa adalah ia as-sukut, diam itu biqadri subhanallah. Diam dianya qadar, sunatnya qadar subhanallah. Qadar kita baca subhanallah. Jangan pendek pada itu, jangan panjang pada itu. Lebih kurangnya subhanallah. Begitu. 65 waslul basmalati bilhamdalati fil fatihati. Waslul basmalah, mesambung basmalah tu maknanya bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah tu maknanya alhamdulillah. Maknanya basmalah baca bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah maknanya baca alhamdulillah. Waslul basmalati, sambungkan basmalah bilhamdalah. Sambungkan basmalah mana sambungkan bacaan bismillahirrahmanirrahim bilhamdalati dengan bacaan alhamdulillah fil fatihati pada surah Fatihah. Jadi maknanya di antara bismillah dengan alhamdulillah, kita maklum bahasanya mazhab kita Syafi'i bahasanya bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dengan maknanya wajib kita kena baca bismillah. Kalau tidaknya tidak sah Fatihah, tidak sah sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Maka di antara bismillah dengan alhamdulillah itu jangan kita cerailah. Jangan kita cerai, bahkan yang sunatnya kita sambung kita sambung dengan secara jangan kita wakaf. Sambung tu maknanya tidak wakaf. Jadi kita baca begini. Bismillahirrahmanirrahim milhamdulillah. Baca begitu. Itu maksud dengan kata sambung. Maksud dengan kata sambung bismillah dengan alhamdulillah maknanya mim ar-rahman ar-rahim itu kita baris dengan baris kasrah bagi bawah. Kemudian kita wasalkan hamzah alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim milhamdu milhamdu, kita baca begitu. Itu maksud katanya waslul basmalah bilhamdalah. Baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim milhamdulillah. Milhamdu, jangan baca ma, itu salah. Jangan baca ma, kita salah. Itu salah. Walaupun kalau mengikut kaedah nahwu sarafnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kalau mengikut kaedah tu boleh. Tetapi
Ini bacaan tu dia katanya sunnatun muttaba'atun. Sunnah cara yang diikutkan. Maknanya mengikut dalam qiraah mana-mana pun dia baca Bismillahirrahmanirrahim milhamdu dengan kasrah akan mim. Tak boleh kita nak baca malhamdulillah tu tak boleh, walaupun kalau tilik kepada kaedah nahu, kaedah sarafnya boleh, tetapi bab bacaan kita tak mengikut mera'i, kita tak mengikut sangat-sangat dengan kaedah nahu, nahu saraf, malakan kita hanya kita mengikut akan terimaan, akan qiraah yang diterimakan daripada Nabi SAW. Dengan sebab tilik kepada tengok dalam bismillah tu, kalau mengikut kaedah nahunya boleh kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, boleh kalau mengikut kaedah nahunya sah. Tetapi di dalam Quran jangan kita baca malaikat ar-rahmani ar-rahimi, sebab datang daripada nabinya begitu. Sebab qiraahnya yang dinakal pada nabi macam mana, macam itulah kita baca. Walaupun kaedah nahu boleh baca dengan cara lain sekalipun, tak boleh kita nak ikut. Jadi maknanya cara kita sambung tu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Begitulah cara kita sambungnya. Itu sambungan di antara bismillah dengan alhamdulillah itu adalah suatu sunat. 66 qiraatul fatihati binafasin wahidin. Qiraatul fatihati, membacakan surah Fatihah mulai daripada bismillah, membacakan surah Fatihah mulai daripada bismillah binafasin, dengan nafas yang satu, dengan satu nafas. Baca surah Fatihah dengan satu nafas. Itu adalah sunat. Mesti kena tarik nafas panjang. Sterik sampai waladhdallin. Mulai daripada bismillah, sterik. Sebab dia antara bismillah dengan alhamdulillah tu sunat kita sambung dah. Lagi pulanya terus mulai pada bismillah sampai dhalin tu dengan satu nafas. Tapi ini ada khilaf ya. Ini ada khilaf. Memanglah ada setengah-setengah tu katanya begitu. Tetapi yang masyhur dalam mazhab kitanya, kita wakaf pada setiap-tiap ayat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita wakaf di situ. Ar-Rahmanir Rahim, wakaf di situ. Malik Yaumiddin, wakaf di situ. Jadi masalah di sini tu ada khilaf. Ada khilaf. Setengah katanya kalau kita baca satu nafas tu lebih aula, mengikut musannaf kata. Tetapi yang masyhurnya jangan kita sambung sterik satu nafas, bahkan kita wakaf setiap-tiap ayat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, wakaf di situ. Ar-Rahmanir Rahim, wakaf di situ. Malik Yaumiddin, wakaf di situ. Jadi segenap setiap-tiap ayat itu kita wakaf. Itu yang masyhur dalam mazhab kitanya. Tapi yang musannaf sebut tu lain. Jadi yang sunatnya jangan kita wakaf pada tiap-tiap ayat, bahkan kita sambung sterik dengan sekali nafas. Kalau orang nafas panjang boleh buatlah. Jadi ambil begitulah, ingat kata 66 itu khilaf. Setengah kata sunatnya kita baca Fatihah dengan satu nafas. Setengah katanya kita wakaf mengikut ayat-ayat. Maka yang lebih senang bagi kitanya, kita mengikut yang masyhur lah. Lagi pula nafas kita singkat. Nak bagi satu nafas tu tak muatnya. Lebih baiknya untuk kitanya, kalau orang Arab badan besar tu boleh. Macam Qori itu dia nak baca Fatihah dengan satu nafas, macam Syekh Abdul Basit
Apa dia tu baca-baca Fatihah dia tu dengan satu nafas, memanglah mereka itu nafas panjang. Tapi kita ni nafas singkat, pendeknya, lebih aulanya kita mengikut kaum yang masyhur ialah wakaf pada tiap-tiap satu ayat. Satu ayat wakaf, satu ayatnya wakaf. Begitulah sepatut kita tahunya. Hmm. 67 Isti'nafu qira'atil Fatihati idza quti'at bi dzikrin sunnah fis salati. 67 sunatnya isti'nafu qira'atil Fatihati, memulai bacaan Fatihah. Mana memulai bacaan Fatihah, mana mulai daripada bismillah. Idza quti'at, apabila diputuskan bacaan Fatihah itu bizikrin, dengan zikir, sunnah, disunatkan fis salati, di dalam sembahyang. Maksudnya apabila contohnya kita setengah-tengah duk baca Fatihah, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba kita bersin. Kita apabila kita bersin di dalam sembahyang sekalipun, sunat kita mengucap alhamdulillah. Maka alhamdulillah tu dikatakan zikir yang disunat baca dalam sembahyang dengan sebab kita bersin. Maka apabila kita bersin, sunat kita baca alhamdulillah. Maka apabila kita baca a'udzubillah tu, sunat bagi kita jangan terus bacaan Fatihah kita ambil di awal. Kita ulang balik, mulai daripada bismillah balik. Contohnya kita baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tibanya kita bersin. Selepas pada bersin, ingat katanya sunat kita baca alhamdulillah, walaupun di dalam sembahyang kita pun baca alhamdulillah. Selepas pada kita baca alhamdulillah tu, maka sunatnya jangan kita terus. Bahkan sunatnya ambil awal balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitulah. Itu yang sunatnya. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa zikir, kita teruslah. Tapi kalau kita sambung pun tak mengapa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bersin. Selepas ada bersin, kita baca alhamdulillah. Lepas tu ihdinas sirat hingga seterusnya. Pun boleh juga. Tetapi yang sunatnya kita ambil awal balik. Itu maksudnya sekiranya apabila berlaku berzikir di tengah-tengah bacaan Fatihah, apabila ada berlaku zikir, ada berzikir di tengah-tengah bacaan Fatihah dengan zikir yang disunatkan kita baca, maka sunat satu lagi pulanya kita ulang balik. Fatihah kita tu jangan terus kita sambung, bahkan kita ambil daripada mulai balik di alhamdulillah pula. Gitulah. Supaya apa dia? Supaya jadi Fatihah kita tu tak menyelangi dengan zikir. Itulah yang sunatnya. Ini banyakkan orang tak tahu ni. Orang tak tahu, biasanya bersin alhamdulillah terus dia sambung. Tak mengapalah. Tapi nak ambil sunatnya, kita ulang balik. Habis di situ. Yang ke-68, an yakula amin ba'dal fatihati. Sunat yang lain pulanya ialah an yakula, bahawa kata ia, bahawa baca ia orang sembahyang amin, mengucap amin. Dia sunat mengucap amin bila ba'dal fatihati, kemudian daripada Fatihah. Maknanya kata amin, sunat kita kata amin selepas pada waladhdallin. Sebab kenapa disunatkan amin? Sebab belum pada tunya doa ihdinas sirat. Ihdinas sirat tu sampai akhir tu ialah
doa. Ihdinas siratal mustaqim, yang akhirnya ialah adalah doa. Maka sunatnya selepas pada kita doa kita kata amin. Kenapa disuruh kata amin? Sebab amin tu maknanya minta Allah Ta'ala terimakan doa. Amin maknanya kita minta diterimakan doa kita. Sebab kita ihdinas siratal mustaqim tu adalah doa. Maka selepas pada doa tu kita baiklah kita kata amin. Amin maknanya terimakanlah doa kami. Jadi mana katanya amin ni dia cakap apabila kita baca Fatihah di dalam sembahyang, maka sama juga kalau kita baca surah Fatihah di luar sembahyang pun sama juga. Sama juga, tetapi di sini mengucap amin adalah setengah daripada sunat sembahyang. Tilik kepada katanya apabila kita baca Fatihah dalam sembahyang, sunat kita baca amin selepas pada surah Fatihah itu. Maka itu dibilang katanya setengah daripada sunat sembahyang. Enam puluh sembilannya ayyamuddah amin maddan. Sunat yang ke 69-nya ialah bahawa mad ia akan amin itu, akan bacaan amin itu sebagai mad. Jadi maknanya kita baca dengan mad, jadi a tu dua harakat. A tu kita panjang dua harakat, dikatakan mad tabi'i. Amin. Kemudian di min tu kita madkan 6 harakat. 6 harakat. Kita panggil apa dia? Mad aridhilis sukun. Mad aridhilis sukun. Jadi a tu 2 harakat. Min tu 6 harakat. Itulah maksudnya. Itu maksudnya kita baca kita mematkan akan bacaan amin kita. Jadi di a tu 2 harakat. Dan min tu 6 harakat. Itu maklumlah bagi orang yang belajar tajwid itu maklum. Itu adalah satu sunat. 70 yahsunu an yakula ba'da amin ya rabbal alamin. Eloklah elok bahawa kata ia, bahawa baca ia seorang ba'da amin selepas pada bacaan amin, kemudian daripada bacaan amin sunat dia kata ya rabbal alamin. Jadi selepas pada amin tu kita baca ya rabbal alamin, yani waladdallin amin ya rabbal alamin. Tapi ya Rabb amin tu tapi jangan kita baca nyaring lah. Kalau sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, kita kata dengan secara perlahan. Jadi amin tu kalau kita sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang Jumaat, sembahyang raya, kita amin bersama dengan imam dengan secara nyaring kan. Tetapi ya Rabbal alamin tu jangan nyaring lah. Jadi pada katanya selepas pada tak kiralah di mana-mana sekalipun di dalam sembahyang ataunya di dalam doa kita, sekiranya kalau kita kata amin sunat kita tambah ya rabbal alamin. Jadi amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ketika selepas pada sembahyang imam berdoa pun kita baca amin ya rabbal alamin. Sunat selepas pada amin tu kita tambah ya rabbal alamin, wahai Tuhan, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi sunat yang ke-70-nya, yang ke-70-nya maknanya sunat eloklah, mana sunatlah kita baca, kita kata ya rabbal alamin selepas pada bacaan amin. Amin tu selepas pada waladdallin.
Begitulah. 71 takhfiful mimi fiha. Meringan akan mim padanya pada amin. Jadi mim tu dia sebenarnya kalau mengikut dalam luahnya dia boleh baca amin. Tasydidkan mim tu ada juga. Biasanya apa dia? Itu apa dia? Amin tu luah kalau mengikut luah dia tu banyak. Tetapi kita nak ambil yang sunatnya, mim tu jangan kita tasydid. Kalau baca amin, itu pun boleh. Dia ada banyak wajah, semuanya bacaan amin tu ada 6 cara kesemuanya. Ada 6 cara kesemuanya. Tetapi yang sunatnya, yang paling afdalnya ialah a pada amin tu 2 harakat, min tu 6 harakat. Maknanya kalau ambil cara lainnya, kalau baca amin, itu pun ada juga dalam lurah dianya, tetapi kurang afdal. Yang nak ambil yang afdalnya kita matkan a 2 harakat, lagi pulanya min tu 6 harakat. Itu yang nak cakap tentang yang sunat. Yang afdalnya. Lagi pula mim tu jangan kita tasydid. Bahkan mim tu kita baca dengan takfif, tidak tasydid. Jadi amin. Jangan amin. Jangan amin pun jangan. Begitulah. hmm. 72 an yaqrinal ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imam. An yaqrinal ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami. Bahawa menyertai oleh makmum akan ucapan takminnya, ta'minahu akan ucapan aminnya, bita'minil imam dengan ucapan amin bagi imam. Ta'min di sini mana kata amin, ucap amin. Jadi sunat yang lain pula ialah sunat kita makmum bersertakan ucapan amin kita bersama dengan ucapan amin bagi imam. Itu sekiranya kalau kita dengar lah. Sekiranya kalau kita dengar bacaan sembahyang, bacaan Fatihah bagi imam, maka sekiranya apabila imam tu amin, kita pun amin bersama dengan dia. Sebab ketika itu selain daripada kita, selain pada imam mengucap amin, kita pun mengucap amin juga bersama dengan imam, dan masa itu juga malaikat yang ada kat tepi-tepi itu mengucap amin juga. Malaikat yang ada kat tepi-tepinya, yang ada sebelah kita, sebelah imam pun, yang mendengarkan kita sembahyang, mendengarkan bacaan imam itu, malaikat pun mengucap amin juga. Jadi ketika itu ada 3 jenis lah. Ada 3 jenis yang mengucap amin. Satunya imam, yang keduanya makmum, yang ketiganya para malaikat yang ada kat sebelah kita. Jadi sunat yang jadi yang ke-22 tu mana disertakan ucapan amin makmum dengan amin imam. Itu kita dah maklum. 33 tahri muwafaqatil imam fit ta'min. Tahri berhenti-henti, maknanya bersungguh-sungguh, muwafaqatil imam, muwafakat akan imam fit ta'min pada ucap amin. Jadi maknanya yang ke-73 ni kita mengamaktikan, kita pentingkan, kita bersungguh-sungguhkan supaya ucapan amin kita ini bersama dengan ucapan amin imam. Itu dia tak sama dengan 72 tadi. 72 tu maknanya kita ucap amin kita beserta dengan ucap amin imam. Yang ke-73 tu kita mengamati.
Apabila jadi maknanya kita perhati dengar lah. Kita perhati dengar, jangan melalai lah. Kita perhati dengar bacaan Fatihah bagi imam supaya kita dapat mengucap amin berserta dengan dia. Itu maknanya mengamati, kita menghenti-hentikan, kita mengamati, kita bersungguh-sungguh supaya ucapan amin kita berserta bermuafakat dengan amin bagi imam. Hmm. 74 al-jahru bit-ta'mini fil jahriyati. Al-jahru menyaringkan bit-ta'mim dengan ucapan amin fil jahriyati pada sembahyang jahriyah. Mana sembahyang yang dibaca nyaring. Ialah sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Apa dia lagi? Sembahyang Jumaat dan sembahyang raya. Maka amin tu dibacakan nyaring walaupun imam, walaupun makmum. Imam pun baca nyaring, makmum pun baca nyaring juga, lagi-lagi berserta. 57 as-sukut baina akhiril fatihati wa amin. Ini satu saktah pula. Selepas pada waladdallin. Jangan terus. Jangan kita terus. Bahkan bagi saktah. Bagi ada diam. Lepas tu diam tu pada mana tengok 76 an yakuna bahawa adalah ia sukut dia diam tu dengan qadar subhanallah. Jadi waladdallin diam sekejap. Sekadar subhanallah, kemudian amin. Tak kira lah. Jadi kalau kita imam tu kita baca nyaring, jangan kita jangan kita terus waladdallin amin. Itu tak kena dengan caranya. Tak kena dengan yang sunatnya. Yang sunatnya kita bagi ada saktah, bagi ada diam sekadar subhanallah selepas pada dallin dengan amin. Maka kita makmum pun kena jaga-jaga jugalah. Selepas pada imam tu waladdallin, kita jangan lagi bagi imam saktah dulu. Kita jangan mulai amin lagi, kita bagi imam saktah dulu. Tapi tengoklah imam nak saktah ke tidak. Tapi kita jangan mulai lagi itu imam dia waladdallin, kita nanti dengan imam. Imam amin, kita pun amin berserta dengan dia. Sebab di situ ada saktah. Jadi selepas pada waladdallin, belum pada nak amin tu ada saktah juga di situ. 77 an yakula ba'da waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. 77 sunatnya bahawa kata ia, bahawa baca ia seorang sembahyang ba'da waladdallin. Dia baca apa sunat? Rabbighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimin. Yani ini yang belum pada apa dia? Belum pada kita nak baca amin. Belum pada kita nak baca amin, selepas ada waladdallin, rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Kemudian amin. Begitu. Ini jangan orang nak bawa, jangan orang nak baca. Kita mudah-mudahan ni kita selepas pada kita belajar tu kita boleh amalkan. Supaya supaya jadi terus kita ingat dengan apa yang kita belajar. Kalau kita belajar, selepas pada belajar kita tak amalkan dengan benda ni, maknanya tak berapa lama kita terlupalah. Tetapi tak mengapa kalau tak beramal pun tak mengapa, sebab benda ni benda sunat. Kalau tilik pada berdosa ke tidak, tak beramal dengan apa yang kita belajar pada hari ni, itu tak berdosa lah. Tak beramal dengan benda yang wajib tu, yang berdosa.
Adapun tak beramal kalanya tahu dah katanya sunat baca Rabbi firli wali walidayya tapi tak baca, tak berdosa. Tak masuk yang dicelai katanya apa dia? Tak beramal dengan ilmu, tak beramal dengan apa yang dibelajar. Tetapi Imam Nawawi katanya untuk nak dapat hasil fadilat kita beramal dengan apa yang dibelajar, kita beramal walaupun satu kali sekalipun. Kita dah buat. Kita dah tahu sekarang katanya sunat baca Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Maka untuk nak masuk fadilat, nak panggil kata kita orang yang beramal dengan ilmu, walaupun yang kita tahu tu benda yang sunat sekalipun, kita buatlah paling kurangnya satu kali, dah masuk katanya kita ni orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Itu. Jadi tapi antilah Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin selepas pada dhalin dan belum pada amin. Tapi kalau wala dhalin dah amin, tak luput dah. Dah luput, tak disunat dah baca Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin tu tak disunat. Jadi nak baca mesti belum pada amin. Maknanya kalau kita dah amin, maka dah tak sunat baca Rabbi firli. Sebab selepas pada amin sunatnya ialah Ya Rabbal Alamin. Selepas pada amin tu ialah Ya Rabbal Alamin. Mana Rabbi firli. Setiap rakaat. Jadi setiap kali, ni kita sepatutnya ingat, walaupun kita baca Fatihah di luar sembahyang sekalipun. Walaupun kita baca tiap-tiap rakaat tu memang sembahyang mana-mana sekalipun, sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang jahar, sembahyang sir, sembahyang nyaring, sama. Tetapi Rabbi firli jangan baca nyaring lah kalau orang jadi imam. Jangan baca nyaring, cumanya sunat bagi tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap rakaat, bagi imam dan bagi makmum. Dan seorang yang sembahyang seorang diri, dan juga disunat di luar sembahyang sekalipun. Maknanya kalau kita baca Fatihah di luar sembahyang, maka sunat juga. Waladhdallin, kita baca Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun kita baca di luar sembahyang sekalipun. Begitulah. Ini yang paling sepenuh. Satu lagi sepatut ingat, yang dia tulis katanya sunat baca Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin, itu yang sempurna. Itu yang sepenuh. Tapi yang paling kurangnya kita baca waladhdallin Rabbi firli. Sekadar itu saja. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya selepas pada dhalin tu ada Rabbi firli. Sekadar itu saja. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya ada Rabbi firli. Sekadar itu saja. Tetapi kalau tambah wali walidayya wa jami'il muslimin, itu afdal. Jadi maknanya yang musannif kata Rabbi, yang di sini kata sunat baca Rabbi firli wali walidayya wa jami'il muslimin, itu dia cerita yang afdal, yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya bagi ada nak kepada sunat ni, kita cakap kalau nak kepada pahala sunat, kalau tak baca pun tak ganggukan sah sembahyang. Sebab ni benda sunat. Kalau tak baca pun khilaful aula. Jadi sekurangnya kita baca, jadi bacanya waladhdallin Rabbi firli, baca dengan secara bunyi, dengan secara lahan, kemudian amin ya Rabbal Alamin. Gitulah. Tapi maknanya makna dianya Rabbi firli, ya Tuhan, wahai Tuhan kami, ighfir, ampun oleh kamu, li, bagi aku, wali walidayya, dan bagi dua ibu bapa aku,
dan sekalian dan bagi sekalian orang-orang muslimin dan muslimat. Muslimin itu masuk juga muslimat. 78 as-sukut baina amin was-surati. Di situ ada saktah pula. Diam di antara amin dan bacaan surah. Jadi selepas pada amin, nak baca ya rabbal alamin pun bacalah. Maka selepas pada tu jangan kita terus baca surah. Bahkan sunatnya kita ada saktah di situ. Bagi ada saktah tu adalah satu sunat. Ambil qadar dia qadar subhanallah, sunat yang lain pula. Itu 79 dia katanya an yakuna, bahawa ada ia diam itu dengan qadar subhanallah. Sekadar panjang pendek dia, sekadar bacaan subhanallah. Supaya jadi bercerai di antara amin dan as-surah. Dia kalau kita sambung tu barangkalinya orang dengar tu, dia dengar macam satu benda. Untuk nak tahu kata amin tu lain, surah yang kita akan baca tu lain, maka nak bagi menunjuk katanya benda lain tu kita ada saktah-saktah dia. Begitulah. Jadi selepas pada amin belum pada nak baca surah, kalau kita bukan jadi imam, kalau kita bukan jadi imam, bahkan kita jadi bahkan kita sembahyang seorang dirinya, maka bagi ada amin sekadar subhanallah. Tetapi kalau yang jadi imam tu lain sikit cara dia. Selepas pada amin belum pada nak baca surah tu, kalau kita sembahyang seorang diri, maka sunat dianya qadar subhanallah. Tetapi kalau kita jadi imam, selepas pada amin belum pada nak baca surah tu, saktah tu ada juga tapi lebih panjang. Tengok yang ke-80-nya, an yutilal imamu, bahawa memanjang oleh imam as-sukuta, akan diam. Diam di mana? Baina amin was surah. Diam di antara amin dan surah tu fi salatil jahriyati. Pada sembahyang jahar, ialah sembahyang yang bacaan Fatihah nyaring pada rakaat pertama dan yang kedua. Jadi imam tu, jadi maknanya kalau kita sembahyang seorang diri, tak jadi makmum, tak jadi imam, maka di antara amin dengan surah tu diam dianya ialah qadar subhanallah. Tetapi kalau kita jadi imam, yang sunatnya lebih lama daripada tu lagi. Jadi selepas pada amin, kita berhenti agaknya lama jugalah. Belum pada nak mulai bacaan surah. Kalau kita jadi imam pada sembahyang maghrib, isya, subuh, Jumaat dan raya dan gerhana. Apa dia lagi yang sembahyang itu? Gerhana, satu lagi minta hujan. 81 an yakuna biqadril fatihati, bahawa adalah ia sukut tadi, diam imam tu dengan qadar surah Fatihah. Jadi maknanya selepas pada amin, ni dia cakap tentang sembahyang maghrib, isya, subuh dan sebagainya, pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Jadi imam tu selepas pada amin tu jangan terus baca surah. Bahkan dia bagi ada saktah. Maka saktah imam tu sakat mana? Qadar surah Fatihah. Qadar panjang pendek dia, lama sebentar dianya, sekadar muat surah Fatihah. Jadi waladhdallin amin. Imam pun jangan terus dia baca surah yang dia hendak baca tu, bagi ada diam di situ. Lama juga qadar bacaan surah Fatihah. Kenapanya begitu? Sebab kalau sembahyang rakaat pertama yang kedua bagi sembahyang maghrib, sebab kita makmum, ketika imam baca surah Fatihah, kita sunat kita dengar. Kita dengarkan bacaan Fatihah bagi makmum, bagi imam. Kita makmum pada sembahyang rakaat pertama dan yang kedua bagi sembahyang jahriyah, umpama maghrib, maka ketika imam tu
Selepas pada imam takbiratul ihram, masing-masing baca doa iftitah. Apabila imam mulai baca Fatihah, kita dengarkan bacaan Fatihah bagi imam. Apabila imam tunggu dengar, apabila imam tu waladhdallin, kita pun uh, kita pun baca amin bersama dengan dia. Itu setengah katanya. Apabila imam tu amin, sunat kita baca rabbighfirli juga. Walaupun kita tak baca, jadi imam baca sembahyang maghrib, iman waladhdallin, kita pun rabbighfirli. Sekadar itu pun boleh. Kemudian amin bersama dengan imam, lepas tu baca ya rabbal alamin dengan secara sebunyi. Lepas tu di situ imam bagi diam untuk kita baca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah, maka imam diam sekadar bacaan Fatihah kita tu lah. Maka selepas tu imam mulai baca surah. Apabila imam baca surah, kita pun dengarkan pula bacaan surah bagi imam. Sebab tu dia antara amin dengan bacaan surah tu imam dia diam sekadar mana? Qadar lebih kurangnya surah Fatihah. Surah Fatihah. Supaya di situlah makmum ambil peluangnya baca Fatihah. Jadi apabila makmum selesai Fatihah, imam pun mulai baca surah. Jadi hasillah maksud katanya sunat bagi imam tu dengarkan bacaan imam. Dengan bacaan surah Fatihah bagi imam, dengarkan bacaan surah selepas pada Fatihah bagi imam. Begitu. Yang ke-82, an yashtagilal imamu, bahawa sibuk oleh imam fis sukuti, pada diam tadi, bizikrin, dengan berzikir. Dengan berzikir. Wal ishtighal, dan bersibuk bil qiraati, dengan bacaan ayat mana-mana, surah mana-mana, aula, terlebih aula. Jadi masa saktah tadi tu, masa imam tu selepas pada amin, belum pada dia nak baca surah yang dia tentu nak baca. Contohnya kalau kita katanya sembahyang rakaat yang pertama bagi subuh, sembahyang Jumaat, pagi Jumaat tu, jadi imam nak baca surah Alif Lam Mim Sajdah kan. Imam dia rakaat pertama nak baca surah Alif Lam Mim Sajdah, surah rakaat yang kedua dia nak baca surah Al-Insan. Jadi selepas pada amin, belum pada nak mulai Alif Lam Mim tu, imam diam. Tapi diam tu dengan maknanya jangan baca nyaring saja. Jadi imam ketika diam tu jangan sampai diam tak baca apa dah. Jadi sama tara nak boleh satu Fatihah tu, imam dia sunat dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ke atau alhamdulillah, katalah zikir mana-mana sekalipun boleh ke semuanya. Jadi maknanya berzikir. Tetapi di antara masa diam tadi tu, masa diam tu kita bagi imam kalau baca surah tu lagi elok. Baca ayat Quran tu lagi elok. Lagi aula. Sebabnya ingat kaedah yang kitab dulu ni saya pernah sebut, katanya la sukuta fis salat. Tidak ada diam di dalam sembahyang. Mana sembahyang ini dipenuhi dengan baca-baca. Lebih-lebih laginya orang jadi imam, adapun makmum tak apalah, kita dengar bacaan imam. Tetapi imam tu kalau nak ambil diam saja rugi juga dia. Jadi selepas pada amin, belum pada nak baca surah tu, dia diam tu lama juga tu. Agaknya lama juga sebab sekadar surah Fatihah. Maka bagi imam tu dia bacalah zikir mana-mana sekalipun, baca ayat mana-mana sekalipun. Misalnya kita katanya kalau sembahyang pagi subuh Jumaat itu, selepas pada amin, selepas pada imam tu amin, dia bacalah qul huwallahu kemasalan, atau ayat mana-mana sekalipun, atau zikir mana-mana sekalipun, tapi jangan lebih pada qadar Fatihah. Lepas pada tu apabila boleh sekadar Fatihah tu, dia pun mulai dengan bismillah, Alif Lam Mim hingga akhirnya. Ya, sama tu selawat pun zikir juga. Salawat pun zikir juga.
83 antakunal qira'atu awi dzikru sirran. Jadi maknanya masa imam diam sekadar Fatihah tadi tu, bacaan dia atau zikir dia tu dia secara lahan. Antakunal qira'atu adalah bacaan pada masa dia saktah tadi, awi dzikru atau zikir yang dia baca, yang imam baca ketika dia bersaktah tadi sekadar Fatihah tadi tu sirran, dengan secara lahan. Kalau tidak, keliru pula. Jadi imam tu baca amin, jangan subhanallah, subhanallah. Kemudian itu nakal pula. Jadi maknanya zikir tadi pada masa dia bersaktah tadi tu, pada masa dia bersaktah tu, jadi zikir tu artinya bacaan Fatihah, bacaan surah tu, bacaan ayat tu jangan nyaring lah. Baca dengan secara sir, baca dengan secara lahan. Itulah cara dianya. Jadi sir tu maknanya sekadar dia sendiri dengar, makmum tu tak dengar. Habis di situ. Kemudian kita akhir katanya 84 mura'atu tartibil mishafi fima yaqra'u minal qur'ani fi hadha sukuti wa ma yaqra'u ba'dal fatihati. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك